Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertamanya kita atur rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita sekali lagi berjumpa dalam IMR TV, yang mana pada hari ini kita berjumpa dalam segmen Fikrah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen ini kita telah menjemput Ustaz Dr. Kapten Samsudin Munir, yang mana beliau akan berikan penerangan, penjelasan, pencerahan berkaitan dengan isu-isu siasah di dalam negara kita ini. Jadi untuk pengetahuan Ustaz hari ini, tajuk kita hari ini adalah bolehkah bangsa Melayu kita ni bebas untuk memilih agama yang ingin mereka anuti. Sebab kebelakangan ini terdapat beberapa pandangan daripada golongan tertentu yang mengesyorkan bahawa orang Melayu bebas untuk untuk memilih agama yang mereka anutilah. Untuk mukadimahnya Ustaz, untuk mukadimahnya saya mohon penjelasan daripada Ustaz berkaitan dengan tafsiran Melayu dan Islam itu sendiri. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Asri dan juga IMR TV kerana mengundang saya ke studio pada kali ini. Tentang tajuk bolehkah atau wajarkah Melayu ini diberi pilihan untuk memilih agama mereka. Dalam konteks perlembagaan negara kita, sebut Melayu ni telah pun diungkapkan, telah pun dimaktubkan dalam Perlembagaan Perkara 160. Melayu artinya, pertamanya mereka mesti beragama Islam. Keduanya, mengamalkan adat istiadat Melayu. Ketiganya, bertutur dalam bahasa Melayu. Bermaknanya di segi perlembagaan negara kita, Melayu itu akidahnya mesti Muslim, Islam. Islam pula kita sebut, Islam itu adalah agama kita. Adalah kita punya akidah. Dia bezalah. Kita katakan Islam itu adalah akidah agama pegang kita. Dan Melayu ini adalah bangsa. Dari segi bangsa pula, dalam konteks Malaysia ni, untungnya kita, Tengku Abdul Rahman, Almarhum Tengku Abdul Rahman, ketika nak membentuk perlembagaan negara kita dulu, tahun 56, ketika wujudkan Suruhanjaya Lok Red tu, orang kata perlembagaan negara ni Lok Red yang buat, bukan Lok Red yang buat. Perlembagaan tu dia cuma sebagai pengurusi pandangan daripada pemimpin parti-parti politik daripada UMNO, MCA, MIC, para alim ulama, NGO, lebih daripada 100 pertubuhan memberikan pandangan, termasuk Raja Melayu. Tengku Abdul Rahman bagusnya dia meletakkan Melayu itu mesti Islam. Ini kehebatan Tengku Abdul Rahman telah pun menetapkan bahawa bangsa Melayu di negara kita ini mesti beragama Islam. Inilah kehebatan kita, negara kita, Melayu Malaysia dengan Melayu Singapura, Indonesia, Melayu dekat negara sana tidak tetap bersih agama Islam. Maknanya Ustaz, dalam perlembagaan telah dimaktubkan berkaitan dengan Melayu dan juga Islam. Yes. Baik Ustaz, kalau kita tengok beberapa kebelakangan ini, pimpinan-pimpinan politik terutamanya, mereka ni bukan ada pengetahuan berkaitan agama. Saya pun pembacaan mungkin, tapi ilmunya masih lagi tercari-cari. Tapi ada orang ilmunya pun masih tercari-cari, tetapi disebabkan memerlukan sokongan politik, satu fatwa ni dikeluarkan. Ini saya anggap sebagai satu fatwa lah. Menyatakan bahawa Islam ataupun agama ni adalah sebagai pilihan kepada orang Melayu. Jadi fenomena ini, Ustaz rasakan adakah akan memberi ancaman ataupun bagaimana Ustaz? Memang bagi saya, pandangan yang sedemikian, tak silap saya, ini dibawa oleh Naib Presiden PKR, Nurul Izzah. Dia dalam satu dialog dia di sebuah anjuran gereja. Dia mengatakan bahawa sepatutnya di Malaysia ini, semua bangsa diberi pilihan untuk memilih agama. Bukan kepada agama lain, bangsa lain. Orang Melayu pun sepatutnya mesti diberikan peluang untuk memilih agama. Alasan dia bawa, dia sebut yang kata fatwa ni, dia bawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Allah kata tak ada paksaan dalam agama, dia kata. Ini hujah dia lah.
Ini pemikiran orang yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah dan cakap sedap ya. Dia kata Allah dah menetapkan tidak ada paksaan dalam agama. Bermakna orang Melayu pun tak dipaksa memilih agama Islam. Ini pandangan dia lah. Untuk itu bagi saya dalam konteks di Malaysia ni kita telah meletakkan bahawa Melayu itu mesti Islam. Dan ayat ini salah konteks. Konteks ini ialah untuk dituju pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak dipaksa memeluk agama Islam. Bagi kita orang Melayu Islam ni tak ada pilihan. Tak ada choice. Orang Melayu mesti Islam. Sebab ayah kita Islam, tok kita Islam, maka tak ada pilihan, tak ada diberi pilihan. Sebab yang ayat tadi tu la ikrah hafidin hanya tertuju khusus untuk orang yang belum memeluk agama Islam. Mereka bebas nak pilih agama Hindu ke, nak tukar agama Kristian ke, agama Buddha ke. Tak ada agama ke, itu hal mereka. Tapi kita orang Melayu berpegang kepada perkara 160, Melayu mesti Islam. Dan kita berpegang kepada ayah mak kita. Ayah mak kita Islam, kita mesti Islam. Sebab itu kita waktu lahir kecil lagi diazankan. Bukti kita tu Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu pula kita buat akikah. Mana ada agama lain buat akikah? Kita cukur kepala kan. Dan kita juga berikan nama-nama Islam. Sampai kepada kita nak kahwin pun syahadah semula. Sebab kita orang Islam. Mana boleh pilih agama? Baik Ustaz. Ustaz katakan tadi bila kita dilahirkan dengan gaya hidup kita diazankan, kita diiqamahkan, kita diakikahkan. Saya suka tengok simbolik di akikah ni seolah-olah seorang bapa dengan anak mengazankan ke telinga anak, betul? Fenomena ini kita lihat seperti seolah-olah menyetujui LGBT, pluralisme dan juga liberalisme. Seolah-olah benda ini telah didendangkan, didendangkan. Adakah perkara ini ada persamaan ataupun tidak? Ustaz, sila Ustaz, kalau Ustaz boleh bagi komen sikit. Sebab itu kita bercakap, soal kita ni, orang Melayu di negara kita Malaysia ni, dah pun termasuk dalam perlembagaan mesti Islam. Dan dari segi budaya Islam kita di sini pun, dah daripada kita lahir lagi dah pun diazankan, nama pun Islam. Mana mungkin, orang Indonesia kata, mana bisa orang kita Melayu ni nak tukar agama lain. Tak ada pilihan. Sebab itulah sekarang ini, mereka cuba rosakkan orang Melayu ini. Sebab Melayu ni tebal Islam dia, dalam perlembagaan ada protect kita ni mesti Islam, maka ambiga. Pengusi bersih dua dulu. Dia cuba membawa satu gerakan LGBT. Macam mana nak merosakkan orang Melayu ni? Dia cuba nak berdesak kerajaan untuk nak membolehkan seksualiti merdeka. Minta hak ini hak asasi. Apa dia LGBT ni? Itu yang lesbian, yang gay, bisexual, transgender, nak bebas orang lelaki boleh kahwin lelaki, boleh perempuan kahwin perempuan. Senang cerita kepala kereta api lah, depan pun pukul, belakang pun pukul. Dua-dua. Okey. Bisexual. Ini cara mereka nak merosakkan akidah orang Islam. Sebab kita orang Melayu ni, sebut orang Melayu, kami Islam. Kita orang Islam. Cara macam mana? Dia rosakkan dengan LGBT. Pemahaman liberalism, pluralism, semua agama sama, dia kata. Tak kira semua agama Buddha ke, Hindu ke, sebagainya, Islam ke, akhirnya ke syurga semua. Maka tak ada beza. Tak kisahlah Kristian ke, Buddha, Hindu ke. Ini semua nak merosakkan akidah orang Melayu. Sebab orang Melayu ni tebal dalam surat beranak di Islam, IC di Islam. Sampai Abigail kata nak adil ni, dia kata boleh tak hapuskan Islam dalam kad pengenalan orang Melayu. Sampai umur 18 tahun baru boleh pilih agama. Ini cuma agenda-agenda daripada golongan-golongan daripada luar, daripada barat, daripada Yahudi, alat dia ambiga nak rosakkan akidah orang Melayu. Sebab kita berpegang kepada Islam tadi, maka dirosakkan dengan agenda-agenda LGBT dan sebagainya. Saya suka berkaitan dengan cadangan penghapusan nama kad pengenalan Islam, surat beranak Islam itu. Jadi sebagai seorang yang agamawan, seorang pendidik, apa pendirian Ustaz berkaitan dengan isu ni? Berkaitan dengan isu untuk melupuskan terus nama tu. Saya nampak agenda, saya sebut ambiga, sebab terang-terang dia kepala kepada penubuhan IFC, Interface Commission yang dicadangkan dulu. Di antara 14 perkara tu, di antaranya suruh buanglah perkataan Islam dalam IC ni. Apa sebab dia?
Sebab dasar pendidikan negara kita ni, Akta Pendidikan Negara, anak orang Islam, hak kita Melayu ni, wajib mendapat pendidikan agama Islam di sekolah rendah 6 tahun. Sekolah menengah 5 tahun. 11 tahun. Asal nama dia Asri bin Ibrahim. Islam kan. Masuk sekolah, mesti belajar agama Islam. Tak belajar tak boleh. Tak ada pilihan. Compulsory. Compulsory. Sebab dalam surat beranak tu, Islam. Kalau dia buangkan title dalam surat beranak tu, Asri bin Ibrahim, agama tak ada. Kat Kuala pula, naik sekolah menengah, IC dia janda, agama tak ada. Maka tak perlu belajar agama Islam. Sebab akta itu menyatakan bahawa anak orang yang beragama Islam mesti wajib belajar agama. Maka guru kafar tak payah. Maidah Quran tak payah. Sampai 18 tahun, sampai Asri tadi habis HPM, masuk universiti, baru nak kenal agama. Dah sudah terlambat. Nasi dah menjadi bubur. Baru nak kenal kan. Di universiti pula tidak wajib belajar agama pula. Mata macam pilihan. Ambil subjek tamadun Islam, Tamadun Asia Tenggara. Masa bila anak kita nak dididik dengan agama Islam? Inilah agenda jahat daripada gerakan Yahudi, Zionis antarabangsa untuk merosak akidah orang Melayu. Sebab kita orang Melayu ini berpegang Melayu mesti Islam. Sebagai rumusannya, Ustaz, apakah pandangan Ustaz berkaitan dengan perkara ini? Bolehkah bangsa Melayu bebas memilih agama? Sebagai rumusannya apa yang Ustaz lihat? Perkembangan ini positif atau negatif, dan penajanya tu? Ya. Penajanya itu adakah orang yang boleh kita percayai untuk diikut ataupun macam mana, Ustaz? Sila, Ustaz. Kita kena pegang kepada pahaman apa yang kita pegang selama ini. Inna din indallah al-Islam. Ini Allah berfirman. Yang kita pegang semua agama di sisi Allah ialah Islam. Maka kita orang Melayu dah pegang Islam lah. Kita rasa betul bersyukur hari ini. Maka kita orang Melayu kena bersyukur. Kita telah pun ditetapkan dalam perkara kita orang Islam. Kenapa kena pilih agama lain? Sebab inna din indallah al-Islam. Agama yang diredai adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Yang lain tu semuanya kufur. Engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu, bagi orang Melayu, kita mesti bersyukur dengan nikmat iman ini. Sebab nikmat yang paling besar, nikmat iman tadi. Yang kita pegang ni. Sebab itulah kita ni mesti pertahankan akidah kita sampai bila-bila. Dan kita mesti rasa syukur. Sebab apa? Hanya orang Melayu saja di dunia ni bangsanya Islam. Bangsa lain tak semestinya orang Arab tu Islam. Tak semestinya orang Filipina tu Islam. Tak semestinya orang Jepun tu dia agama itu dan sebagainya. Tapi di Malaysia ini, Melayunya ditetapkan agamanya Islam. Baik, Ustaz, kalau lihat daripada kupasan yang Ustaz nyatakan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa Islam ini adalah satu anugerah. Dia bukan satu ikutan yang kita ikut turun-temurun daripada keturunan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat lihat bahawa penaja-penaja ini bukanlah orang yang reliable untuk kita ikut. Dan yang ketiga, la in syakartum la azidannakum, seperti yang Ustaz cakap tadi. Mari kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah apa yang Dia kurniakan kepada kita. Jumpa lagi dalam rakaman yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.